Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada rakan media. Pertamanya terima kasih kerana hadir pada tengah hari ini. Sidang media pada tengah hari inilah berhubung dengan tanggapan 12 ahli sindiket Macau Scam di bawah Akta Pencegahan Jenayah dan POCA. Pada 2 Februari, hasil pemeriksaan dan tanggapan ke atas sindiket penipuan Macau Scam yang dilakukan di Kota Tinggi, Johor, telah berjaya merampas 57 buah telefon bimbit berbagai jenama, 1 set komputer dan 2 buah modem yang dipercayai digunakan oleh sindiket untuk memperdayakan mangsa dengan menyamar sebagai pegawai pos laju. Hasil daripada siasatan lanjut yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Johor pada 28 Februari jam lebih kurang 4.30 petang sehingga 6.30 petang, pihak polis telah berjaya menangkap seramai 12 warga negara tempatan di Ceras, Kuala Lumpur untuk diambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah ataupun POCA kerana disyaki terlibat dalam kegiatan penipuan atas talian, iaitu Macau Scam. Kesemua suspek terdiri daripada 4 lelaki bangsa Cina, 4 lelaki berbangsa Melayu, 3 lelaki bangsa Murut dan 1 perempuan berbangsa Melayu yang berumur dalam lingkungan 14 ke 33 tahun. Perintah tahanan riman di bawah Seksyen 4/1 Akta Pencegahan Jenayah POCA telah dikeluarkan oleh Mahkamah Majistret Johor selama 21 hari tuan, bermula pada 1 Mac hingga 21 Mac. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan perintah sama ada perintah pengawasan polis selama 2 tahun ataupun perintah tahanan selama 2 tahun tuan. Untuk makluman rakan media juga, sepanjang tahun lepas 2020, JSJK Johor telah berjaya mengambil tindakan ke atas 8 subjek di bawah Akta Pencegahan Jenayah POCA, manakala bagi tempoh Januari hingga Februari tahun ini tuan-tuan pula seramai 12 suspek telah ditangkap bawah POCA. Selain daripada itu, bagi Op Mule iaitu akaun Kalde, pada tahun lepas JSJK Johor telah berjaya membuat tangkapan seramai 342 suspek dengan jumlah kerugian sebanyak RM6.4 juta tuan. Manakala pada Januari hingga Februari tahun ini saja tuan-tuan seramai 92 suspek telah ditangkap dengan kerugian berjumlah 1.6 juta. Bagi Macau Scam, pada tahun lepas JSJK telah menerima 421 laporan polis dengan jumlah kerugian RM26 juta tuan. Manakala bagi Januari hingga Februari tahun ini tuan-tuan, 40 laporan polis telah pun dibuat dengan kerugian sebanyak RM1.4 juta tuan. Begitu juga bagi kes penipuan pinjaman tidak wujud. Pada tahun lepas 961 laporan polis telah dibuat, kerugian RM9.4 juta. Dan manakala bagi Januari hingga Februari tahun ini, sebanyak 108 laporan polis telah diterima dengan kerugian sebanyak 1.3 juta tuan. Polis Johor sekali lagi ingin menasihati orang ramai dan masyarakat supaya tidak mendedahkan maklumat peribadi dan pembangkan seperti nombor akaun, nombor PIN, nombor tag atau nombor OTP kepada pihak ketiga, iaitu ahli sindiket yang menggunakan akaun tersebut sebagai mule account bagi menipu bangsa-bangsa yang lain. Polis Johor tidak akan berkompromi, terutamanya dalam penjenayah bersindiket, dan akan terus mempertingkatkan usaha untuk menteras kegiatan jenayah penipuan Macau Scam. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan sindiket ini bolehlah berhubung dengan Pegawai Risikan Operasi JSJK IPK Johor iaitu ASP Timi Anak Ahing di talian 019-777-3728 ataupun infoline JSJK tuan Johor 013-211-1222 tuan. So itu saja tuan-tuan. Tuan-tuan ada apa-apa soalan? Saya 18 tahun, skor berapa sekolah? Ini 14 tu. Saya akan bagi detail kemudian.
Satu premis dia macam mana? Rumah kampung tu lah. Rumah kedai. Ya, ini tuan-tuan yang kita tangkap ni adalah mule account, ahli sindiket yang memegang mule account. Sebab tu operasi kita buat di Kota Tinggi. Tapi hasil daripada tu kita dapat tangkap dia orang ni dekat Ceras, tuan-tuan. Dengan bantuan polis apa ni KL lah. Yalah, lari lah. Lepas sebuah yang kita buat itu. Sejak tahun lepas. Datuk, sekarang orang lebih kepada Datuk, sekarang orang lebih kepada secondary town ke? Sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Sama yang. Sini pun kita ada tangkap juga. Yang 14 tahun tu. Yang mana satu? Ni apa ni Tuan Saleh, yang 14 tahun ni buat drop out ke apa? Yang mana yang ni semua yang terlibat dengan Yang 14 tahun kita tangkap tu dia detail dia school drop out ke apa? Kita akan bagi detail kemudian lah. Okey. Berapa upah? Upah dia orang. Upah berapa upah dia? Kita gaji dalam 2,000 1,000 plus. 1,000 plus ke 2,000 lah. 2,000. Per transaction ke apa? Itu bulan. Per bulan. Diorang ada commission ke Datuk? Diorang gaji bulan 1,000 ada commission lain ke bila dapat? Ada. Kalau ikut yang lepas-lepas tu ada. Kalau you dapat banyak pelanggan, banyaklah commission. Itu yang basic. 1,000 ke 2,000 Tuan Saleh Ya. Atas ada punya jumlah. Commission dia berapa Datuk? Berapa beratus? Berapa commission dia antara? Detail nanti saya bagi kemudian. Banyak sangat tanya lah ni. Ketua. Mana satu ketua ni? Jadi kita ada yang grup semua ni yang datang. Daripada satu grup yang sama. Dia tuan-tuan yang apa ni Macau scam ni, dia punya apa ni mastermind tu lain. Yang kita tangkap ni di satu tempat tuan-tuan. Macam ni satu tempat kan. Dia satu orang kata satu unit lah. Satu apa sindiket. Tapi kepala-kepala tuan-tuan berada di tempat lain. Selalunya kita tangkap yang ini. Sebab tu saya kata kalau selagi kita nak kaitkan apa ni, nak dapatkan dia punya apa? Dia punya bukti untuk nak dakwa yang ketua sindiket tu agak sukar. Kerana dia orang tak ada di tempat kejadian. Datuk, Macau scam dengan account bank tu interconnected tu macam mana? Bila Macau scam ni, katakan saya call you. Okey. Kan? Duit tu lah, kata dia beli tu, duit tu yang masukkan account ni, mule account. Yang kita tangkap, Interconnected lah. yang kita banyak tangkap ni mule account. Yang account yang digunakan oleh sindiket ini. Dia tak masuk account dia terus. Sebab tu kalau kita tangkap pun, mule account. So can we say that Oxmill also the mastermind, the same person running Macau scam? Abang. Can be that? Dia ada dua elemen tu. Satu yang orang akan call you. Okay. Katakan untuk beli barang sebagainya ataupun menipu you. Tapi duit tu, dia akan masukkan account dalam account mule account. Okay. Dia satu rangkaian yang sama lah. Peranan tu masih berbeza-beza. Datuk, adakah ini pertama melibatkan kaum umum? Tangkapan juga kaum umum? Saya rasa mungkin yang pertama kot. Sebelum ni tak ada ni 14 tahun lah. Ini first time. Sedikit dah berani mengubah. Dia bukan sindiket ni berani mengubah tak mengubah. Ini ikut apa ni individu berkenaan lah suspek mana. Mungkin dia umur 14 tahun tapi dia ada kepakaran untuk memujuk melalui telefon dan sebagainya. Ataupun kepakaran untuk berlakon. Mungkin juga. Ataupun ada orang yang confident. Ikut individu berkenaan. Dia tak mestinya 14 tahun ke 20 tahun ke. Kebolehan dia untuk meyakinkan mangsa-mangsa tu. Datuk, tapi takkan bank tak alert benda ni kalau ada banyak sangat transaction, unusual amount of money. Yalah kalau
Bank ni kalau yang lebih, kalau tak, Simpan kalau tak silap saya, kalau dulu 50,000 adakan trigger. Sekarang ni tak ada 25. Ini bukannya melibatkan jumlah besar. Mungkin 10,000, mungkin 2,000, mungkin 3,000. Masuk hari-hari kan dah banyak. Tak trigger. Dia masuk hari pun tak trigger. Dia pun transaction kan. Boleh masuk sikit-sikit lah. Masuk sikit-sikit. Datuk, budak 14 tahun tu masih bersekolah lagi ke? Itu yang nanti kita akan maklum. Dia minat sangat budak 14 tahun ni. Ini 15 tahun tak? Saya sama. Nanti saya dapatkan detail lah. Datuk yang 14 tahun ni bangsa apa? Dia tanya. Dia tanya. Bangsa apa? Nanti kita bagi yang mudah. Kalau ikut ni yang perempuan ni seorang je. Mungkin bangsa Melayu lah ni, seorang ni. Satu wanita. Murid dia lelaki. 3 lelaki. Okey tuan-tuan. Perempuan lah. Lelaki yang kurus tu. Perempuan. So, soalan lain tu, Ha. mengenai isu potong queue untuk vaksin, adakah Pezo ada terima Laporan. Setakat ni tak ada. Semua ikut queue. Tak ada yang potong queue. Potong queue kita tangkap. so, tak ada laporan ke Tak ada. Setakat ni tak ada. Datuk jual vaksin online pun tak ada di scam keluar kan? Jual apa? Jual vaksin online di scam aja tak? Tak ada. Mana ada jual vaksin? Tapi artinya diorang very kreatif orang-orang ni tahu. Tu mungkin you bagi idea kat dia orang tu lah. Jadi bukan. Datuk, tadi selain nama dia apa, jual pos tu, apa lagi yang dia Banyak. Ada yang menyamar sebagai pegawai custom, ada yang menyamar sebagai pegawai polis, ada yang menyamar sebagai pegawai mahkamah, kan? Makau sekian ni macam-macam ada. So ini salah satu MO dia lah. Yang ni menyamar sebagai pegawai pos laju. Niat Makau ni bukan kali pertama, dah banyak kali dah kita tangkap. Dia punya MO sama je. Masih lagi ada orang awam yang tertipu. Tak larat kita nak bagi nasihat. Benda yang sama berlaku. Tiap-tiap hari ada berapa banyak kes lebih kurang average? Average ada 2-3 tu. 2-3 kes, tapi jumlah tu tuan-tuan boleh capai sampai 700,000 kali sehari, tuan-tuan bayangkan. Tak habis-habis. Terima kasih tuan-tuan. So tuan-tuan, inilah yang saya katakan tadi, new account 2020-2021 tuan, untuk 2020 6 juta. Tanggapan ni 142. Untuk tahun ini saja tuan-tuan, tuan-tuan tengok dah 1 juta lah kerugiannya. Tanggapan dah 92 orang. Ini Makau scam. Tahun lepas 421. Tahun ini 40 dah tuan. Ini baru bulan ketiga kan. Ini jumlah kerugian 26 juta. Tahun lepas setakat ni tuan 1.4. Sama juga ini tuan-tuan. Pinjaman tak wujud. Tuan-tuan tengok untuk tahun ini saja tuan-tuan dah 1.3 juta kerugian. So ini suspek-suspek tadi lah. Yang 14 tu. Tunjuk 14 apa? Yang ni. Tuan-tuan rasa yang mana ni Pak? Saya rasa yang akan Tengah. Tengah di baju hijau. Ni. Sebelah dia. Sebelah sana. Asal lah. Kamu boleh makan yang boleh masak. Datuk, kita kata menyamar pegawai pos laju apa MO dia dari sisi MO. Dia lah pos laju, dia akan cakap ada parcel datang. So sebelum bayar waktu ni, nak ambil ni kena bayar dulu. Sama. Kita bayar dulu. Ada Ingat, MO ni saya